look at me go. Look at me go. Alright guys, apa khabar semua? Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam satu lagi edisi Berbulu dengan Ben. Dan hari ini saya bersama dengan dua tetamu baru yang dah lama tak muncul. Salah seorangnya akaun YouTube dia dah kena hack. So aku nak cakap pesanan kepada siapa yang hack akaun kawan saya ni. Bagilah balik kan akaun dia kan. Usaha dia, hasil usaha titik peluh dia 80,000 subscriber. Yang aku maksudkan, kau teka siapa? Amirul aka Mat Kening. Apa khabar Amirul? Kurang baik pun. Lepas berita yang kau cerita tadi terus jadi kurang baik aku. Tak, tapi kenapa aku cerita adalah untuk kesedaran. Ya, untuk perkongsian lah. Yes. Dan mana tahu orang yang bersalah tu mungkin tengok. Kan mungkin dia tergerak hati dia nak pulangkan balik akaun ke. Kau bagi akaun kau kat dia. YouTube aku follower tak seramai dia. Tapi at least dah banyak. Okey lah. Boleh sambung mungkin dia boleh grow lah. Okey. Miro nanti kita bincang tepi Okey, Apis Wahid. Aku tak intro kau lagi, kau dah bersuara kan? Kau menjadi-jadi sejak Domenjak. Kau panggil aku time international break. Nak cerita apa ni? Sejak kau tinggalkan Astro Arena dan sejak Domenjak kau masuk ni kena bayar, kau dah berubah Apis. Memang. Money is king. Dan sejak Arsenal menjadi-jadi pun dia dah berubah sekali So kan? sekarang aku kena ikut tema penyokong Arsenal sekarang kan macam riak tak boran. So aku pun kena jadi macam tu sekarang. Yang paling guys, dibenci. Aku nak ingatkan kepada korang, perbualan kita memang kalau kau tengok intro dah macam ni, kau boleh imagine lah macam mana kita berbual tentang Harimau Melaya dan sebagainya. Sebab Harimau Melaya akan menjadi antara topik utama kita. Dalam segmen kedua nanti kita akan preview lawan Oman, kita akan review balik game yang kita kalah 2-0 dan banyak lagi. Tapi sebelum itu aku nak ingatkan korang, BDB ada dekat Spotify, ada dekat Apple Podcast, ada dekat merata-rata platform social media yang seperti mana kau tengok dekat YouTube Astro Arena. Tapi kalau kau nak versi penuh, kau boleh tengok dekat Astro Go, ulangan BDB, kau boleh tengok, kau boleh dengar secara podcast dekat Apple Podcast, dekat Short Podcast dan juga dekat Spotify. Okey, ada 3 platform untuk kau dengar, 1 platform untuk kau ulang balik dan tengok berapa banyak kali sampailah kau puas. Okey guys, tak mahu lagi agak banyak masa untuk perbualan berkaitan dengan international friendly. Apa yang berlaku kepada England, apa yang berlaku kepada France. Jom kita tengok sama-sama. Hello everyone. There can be few more enticing prospects in the international game than a meeting between England and Brazil. And it comes towards Maguire. Conor Gallagher, here's Vinicius Junior. First chance for Brazil. Stopped. Looking for Watkins. Could open up here. Vinicius Junior is away from John Stones. Good save by Pickford and then it's turned in. Hendrick turns it in. They are two of world football's most successful nations. A footballing rivalry, fine-tuned preparations ahead of a huge summer. Here's the chance, right from the start for Germany. Incredible. And still, has done well here, Dembele in. Making the run here was Musiala, well weighted into his path. Jamal Musiala takes Samba out of the equation, and tees up Kai Havertz to double the Germany lead. Alright, itu drama yang berlaku dalam international friendly baru-baru ni Mat Kening, Apis Wahid. Tetapi ialah kejutan jugalah bila dua tim yang beraksi dekat laman sendiri ialah dekat Stadium Keramat. Tak kejutan. Tak kejut. Tak England terkejut. kalah dekat Wembley tak terkejut. terkejut. Okey, France tak main dekat Parc des Princes lah kan. Ataupun dia tak main dekat Stade de France kan. So okeylah, mungkin boleh faham, tapi cara mereka didominasi oleh Jerman tu kita akan sembang sekejap lagi. Tapi aku cakap terus terang aku setuju dengan kau sebenarnya sebab aku tak terkejut kenapa bila England dah lama tak beraksi bersama-sama, diorang datang balik training camp apa semua. And Gareth Southgate adalah seorang manager yang sangat-sangat pragmatik, sangat-sangat rigid. Kenapa aku cakap manager macam ni? Bagi aku, cara dia tengok bola sepak masih lagi dengan kanta 90-an ataupun kanta awal 2000. Dia ada template Abang. Template dia contoh, fullback kena overlap je. Kau tak boleh inverted, berjadah dulu tak boleh. Dia tak apa orang kata ber-evolve kot. CDM kena jaga back four je. Kau tak boleh buat benda lain. Kau faham maksud aku, Pis? ya. Pandangan kau bila kau tengok game tu? Aku rasa sebab benda tu macam template lah. Kira macam walaupun kau ada cuba memanggil beberapa set pemain-pemain baru kan. Tapi pemain-pemain baru tu yang dipanggil pun dipanggil je lah. Tak diturunkan, cuma mungkin disebabkan beberapa kecederaan terpaksa lah bagi debut pada 3 pemain lain lah. Tapi overallnya kalau tengok benda tu expected, cuma
bagi aku ditambah pula dengan kau tak ada leader dekat atas padang, which is Harry Kane tak main, itu sebenarnya bagi impak besar sangatlah pada England. Aku terkejut kau tak sebut Bukayo Saka, kau tak sebut Ben White. Tak sebab Sebab aku pun sebenarnya setuju juga dengan apa Hafiz cakap pasal captaincy satu. Duanya, bila England pakai Watkins dekat depan, dia seolah-olah macam tak sesuai dengan player-player yang ada dekat atas padang. Contoh macam Jude Bellingham. Dia player yang suka drive bola pergi ke depan, take on 2-3 player. Dia perlukan seorang striker macam Kane yang mana akan hold up play, akan buka space bagi ruang dekat belakang untuk dia berlari. Dengan Watkins dekat depan, dia ni suka drive pergi ke tepi, dia suka run into the space kan. So Betul. susah sikit lah benda-benda macam tu. Cuma aku kalau aku dekat tempat Southgate tu, aku kena fikir macam mana Watkins boleh berjaya dekat Aston Villa, kenapa dia tak cuba untuk buat benda tu dengan England. Tapi okey, kau kena faham, dekat Aston Villa dia main sebagai target man. Ya. Macam Mark Kening sebut tadi, Okey. beza dengan Kane yang hold up play untuk player Yes, macam Bellingham semua okey. masuk. Bila kau beraksi sebagai target man, ada orang kena supply. Gordon try main peranan tu dalam game ni, tapi dia tak dapat banyak supply. Kalau kau tengok dalam game ni, betul. sepanjang 90 minit, satu big chance je yang dia ada. Sebab lagi satu, bila ketiadaan Kane ni, sekarang Euro dah dekat. Lepas tu memikirkan siapa yang lagi yang akan masuk dalam kapal terbang untuk pergi ke Euro tu pun satu orang kata satu Teka-teki. saingan jugalah. Dan bila engkau dapat peluang untuk turun menggantikan Kane, dan orang kebanyakan media-media British pun agak skeptical yang mengatakan Watkins gagal dalam dia punya peluang untuk Takkan satu game macam tu je kau terus gagal kan? To be fair, Bis, kalau kita tengok balik, player-player around him pun sangat-sangat tak membantu. Yalah, Sebab betul. dari segi fizikal tak boleh nak banding dia dengan Kane, betul tak? sebab dia lebih kecil pun sikit, dia pun ada Tony juga yang menunggu masa untuk dapat peluang. Dilaporkan Tony mungkin akan start lawan Belgium lah next game. Tapi aku suka Mak Kening sebut tadi pasal player sekeliling dia yang tak perform. Foden dalam game tu 0 touches dalam kawasan penalti tu, Mak Kening. Apa tu mengatakan kepada anda? Sebab Foden menyerlah di peringkat klub. Semua player yang Southgate turunkan ni adalah player yang perform dalam club football this year. Anthony Gordon, Oli Watkins 16 goal 10 assist. Phil Foden antara pemain terbaik Man City this season. Tapi kenapa bila di bawah kendalian Southgate, tiba-tiba diorang ni jadi macam player, macam aku cakap, lewat 90-an. Sebab tu, sometimes bila player tu menjadi, coaches dipuji, betul tak? Tapi bila kau ambil player-player yang kau dah biasa dengan sistem kau, terlalu kerap. Contoh player macam Saka, Kane dekat depan, terlalu kerap sampaikan peluang player-player macam Foden yang muda ni kurang mendapat minit permainan yang sepatutnya. So, bila player-player tu tak ada, kau digantikan pula dengan player yang jarang main, memang akan affected lah game tu. And aku sebenarnya macam kau juga, Ben, aku tak rasa diorang main terlalu teruk dalam game ni. Tak Sebab teruk. they are creating chances, a lot of chances kan. Cuma masalah dia bila sampai dekat depan gol, chances yang kita rasa macam Harry Kane boleh score, Watkins macam ambil extra satu step untuk finish it. Tapi sayang lah bila kau ada player, kau bawa masuk muka-muka baru macam Jared Brentwaite, Kobbie Mainoo, kau bagi main 15 minit je, Brentwaite langsung tak dapat minit permainan. So, pointless lah orang kata kau panggil dia. Kita apa? Mungkin ada satu lagi game dalam Belgium, mungkin kita akan mengukur selepas tamatnya game Belgium. Sebab itu last game sebelum dia dah kena menamakan skuad untuk Euro bila bertemu dengan Serbia pada 16 Jun nanti dalam game yang pertama. Tapi Brazil, guys, this is not even the best Brazilian side I've ever seen lah orang kata kan. Betul. Sebab bila kau tengok Brazilian team yang petik Andreas Pereira daripada Fulham dekat bench tu orang untuk jadi game changer, yang menggunakan Lucas Paqueta tak kisah tolak tepi dia main West Ham, tapi dia memang antara talent yang dikejar oleh Pep Guardiola sendiri. Player macam Joao Gomez yang main untuk Wolves, yang merantai pergerakan Jude Bellingham dalam game ni kan. Aku tertanya juga macam mana England boleh kalah dalam game ni, sebab dari segi control possession England pegang. Tapi dari segi chances, kalau kau benar-benar tengok game ni, Brazil yang mencipta lebih banyak threat. Sebab bila kita tengok setup player daripada belakang Brazil ni, kita tahu belakang Brazil tak terlalu laju, tapi diorang selesa dengan bola. Itu nombor satu. Nombor dua, dekat bahagian depan pula diorang ada player yang berbeza sikit dengan setup player dekat belakang. Diorang ada player yang lebih laju. So bila kau tarik player England untuk lebih ke atas kan, so bola banyak dekat bawah, kau tengok apa yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Brazil. Betul. Dia hantar ke belakang je, play into the space. So player waktu first half ada Walker, okey boleh recover kan, dia boleh recover kalau kata tertinggal kan.
Tapi bila Walker keluar, aku tengok siapa yang ada dekat belakang. So benda-benda macam tu memainkan peranan. Satu, lepas tu defender England pula sekarang ni banyak fikir nak pergi attack sebab main kat home. Satu, lepas tu duanya John Stone pula. John Stone main midfield kot sekarang. Kan apa kau expect? Kau takkan boleh samakan ability yang ada pada Walker untuk ada pada player lain. Tu menunjukkan sebab kenapa Brazil memang nampak outstanding lah malam tu. Bagi Betul. aku front three dia memang superb lah. Gila, front three La Liga lah, which is Rafinha, Rodrigo dengan Vini Junior tak dinafikan. Dan battle, aku suka kau sebut tentang battle Walker dengan Vini Junior tu, sebab kalau dalam La Liga aku tunggu nak tengok dia lawan dengan Araujo. Yang kali terakhir dia memang masak Araujo lah. Tapi kalau dalam UCL 2 musim lalu kita nampak macam mana Walker dengan Vini Junior ni menjadi satu battle menarik. Cuma kita sayang Walker hamstring 20 minit je dia main dalam game ni, tapi satu player yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol tunggal pada usia 17 tahun 246 hari yang bernama Endrick, mencuri tumpuan daripada seorang lagi pemain muda yang berusia 18 tahun, Kobbie Mainoo, yang turun cuma untuk 15 minit. Player yang sudah pun deal siap-siap awal-awal dengan Florentino Perez untuk pergi ke Madrid pada usia 18 tahun. Kau bayangkan ini antara penjaring termuda Brazil, tetapi yang lebih menariknya dia menyebut tentang Sir Bobby Charlton adalah idolanya dan macam mana dia dahagakan chance untuk skor dekat Wembley, dan dia dah banyak kali main PS5 career mode, kononnya skor dekat Wembley. So player-player muda ni diorang faham tentang sejarah bola sepak secara tak langsungnya. Pada waktu yang sama mungkin dia dah ada dia punya misi dia tersendiri, apa yang dia nak capai dalam kerjaya. Sebab untuk player yang dilama oleh Real Madrid 1 ataupun 2 season sebelum ni kan, dia ni bagi aku memang next Brazilian punya germs lah. Memang akan jadi player yang level-level Neymar apa semua. Kalau dia kata Ronaldo idola dia juga. Kalau kata betul-betul menjadi apa? R9. Sebab ramai je sebenarnya youngster yang daripada Brazil, daripada Liga Brazil pergi ke Europe tapi end up tak boleh nak biasakan diri. Tapi ada yang menjadilah macam Vini dan juga Rodrigo. Cuma bila kau diletakkan satu baris dengan Pele, Ronaldo Nazario semua, bagi aku mungkin dia adalah next big thing untuk Brazil. Betul. Cuma yang aku sukanya pasal Brazil ni sebab coach dia yang baru ni, Dorival Junior ni, dia macam kata dia nak cuba blendkan talent-talent daripada local Liga Brazil dengan talent-talent yang main dekat Europe. Which is sebab tu kenapa Endrick ni dapat peluang untuk main jugalah. Walaupun orang tahu dia akan dilamar oleh Real Madrid, tapi dia kata sebenarnya apa yang ada dekat Brazil tu sebenarnya adalah satu gem juga. Betul. Which is orang luar pun kena tengok. Cuma Brazil dia kata dah terlampau banyak diacuankan European punya football player dia, which is kenapa dia orang tak boleh nak dapatkan full potential player-player dia lah. Tapi aku nak tanya kau lah Bernard. Kau rasa setup player yang ada sekarang ataupun gameplay Brazil sekarang dengan sebelum Neymar injured, banyak tak perbezaan sebenarnya? Agak susah nak cakap lah bro. Sebab bergantung kepada gameplay diorang main friendly macam mana ke, diorang main dalam cup tournament dalam Copa ke macam mana. Sometimes aku rasa macam bila ada Neymar, dia orang macam terlalu bergantung kepada Neymar. Maksud kau dia focal point lah. Ya, betul. Betul. Tapi sekarang ni pun secara tak langsung ni kau nampak macam Vini Junior adalah focal point. Apa Paqueta punya through ball banyak kali cari Vini Junior. So dia cuma menggunakan individu yang berbeza je. Tapi bagi aku sebenarnya dia ada setup player yang berbeza lah sekarang ni. Sebabnya Vini boleh main belah kiri, boleh main dekat depan kan. Yep. And then kalau kata kita tengok Vini dekat depan, Rodrigo akan lebih tuck in, Rafinha pula stay wide. Betul. Benda-benda macam tu nampak berbeza. Dulu Neymar tu yang kau nampak Neymar exactly. banyak kali tu. Okey, kita move on kepada satu lagi game sebab masih tak mengizinkan. France tewas 0-2 kepada Jerman dalam satu game yang kita selalu label PSG ni sebagai one man team ataupun tim yang penuh dengan individu. Sekarang ni kita nampak France pun yang sama. Walaupun France ni kalau kau bahagikan semua player dia orang, kau boleh buat 5 tim. Kau boleh buat 5 tim yang kompetitif dengan nama-nama besar yang bermain di liga-liga besar di Eropah, di top-top tim di Eropah dan sebagainya. Tapi kali ni kau nampak satu kebangkitan daripada Jerman yang dah tak menang. 3 game terakhir dia orang tak menang. Nagelsmann turun dalam perlawanan ini. Of course harapan tak tinggi, tapi of course kau sebagai tuan rumah, kau kena cari form sekarang lah kan. Inilah masanya untuk bersiap sedia sebelum orang kata menjadi tuan rumah satu kejohanan Euro yang cukup besar di mana mereka akan diletakkan harapan yang tinggi. Aku tertarik melihat satu individu sebenarnya yang aku nak sebut. The comeback of Toni Kroos dalam pasukan ini. Nampak seolah-olah Jerman yang berbeza bro. Even daripada momen 7 saat pertama tu,
hantaran dia lah yang mencari Florian Wirtz, seorang player yang injured lama last season untuk Bayer Leverkusen. This year dia adalah game changer juga untuk Xabi Alonso dan Bayer Leverkusen, dan dia buktikan sekarang dekat international stage. First goal dalam peranan dia di pasukan Jerman. So aku untuk Jerman kan, bila dia panggil balik Toni Kroos ni kan, aku rasa macam, sebab aku bukan fans Jerman tau. So aku rasa macam sebab sebelum ni Jerman ni dia cuba a few others player lah yang ada dalam list diorang. Gundogan, Joshua Kimmich pernah main dekat peranan Toni Kroos. Tapi untuk ada technical ability macam Kroos yang mana kau bukan sahaja boleh keep passing percentage tu 90% ke atas setiap game, tapi kau juga ada vision untuk hantar bola ke hadapan. Sebab biasa player yang deep line playmaker ni banyak menghantar hantaran selamat. Kadang-kadang saja ke depan. Tapi beza dengan Toni Kroos. So bila dia ada dalam squad, kita nampak Gundogan bukan seorang player yang suka beraksi dekat belakang. Dia suka untuk jaringkan gol dekat hadapan, bahagian hadapan. So benda tu memang bagi advantage lah. Bagi aku right call lah untuk Nagelsmann. Betul. Dan bila kau tengok pasukan Jerman beraksi dengan Perancis ni, first half yang lepas diorang skor je 1-0 gol awal tu, kau nampak seolah-olah France the better team lah. Betul. Untuk baki 45 minit. Tapi Jerman keluar second half, seolah-olah mereka mendominasi permainan, dan chances dari segi perspektif Perancis pun tak banyak, kecuali satu momen yang nampak Rudiger clear, terkena palang dan sebagainya. Tapi rata-ratanya peluang lebih banyak berpihak kepada Jerman. Adakah ini kita melihat bagaimana Perancis bermain dengan hamba dan Jerman mengambil kesempatan, ataupun kebangkitan Jerman sebenarnya? Dia satu sebab, antara salah satu sebab bila Jerman dapat skor dalam setiap half tu pada awal permainan. Which is macam first half kau tak settle apa-apa lagi pun dah dapat skor. And then walaupun after that Perancis cuba cari gol penyamaan, tak dapat. Mungkin dia kata tak apalah, kita try second half. Tapi bila start je awal second half, dia kena lagi sekali. So aku rasa itu antara punca juga. Lagi satu, Perancis pun kalau ikutkan, kalau daripada kesebelasan dia pun, dia tak turun dengan kesebelasan utama dia. Dia macam eksperimen dia. Dia player Stuttgart ada seorang main left back. Even goalkeeper pun dia pakai goalkeeper Lens tu kan, Bamba tu kan. Bryce Samba. Samba. So aku rasa kita tak boleh underestimate. Bryce Samba main untuk France lah maksud kau? France, okay. France tak main dalam kesebelasan yang terbaik dia lah. Yelah. Tapi bila aku melihat pada game ni, tiba-tiba aku merasakan Euro ni Perancis Jerman ada chances nak menang sebenarnya. Tapi kelakar bila kau kata Jerman tak main, France tak main kesebelasan terbaik dia, bila kau tengok midfield dia ada Warren Zaïre-Emery. Tapi kau kena tengok kat ada Chouameni. Aku setuju juga, sebab betul dekat tengah memang sebab kau tengok lah. Tapi kau tengok back four. Back four dia. Okey, Benjamin Pavard kan. Pavard kena main dekat bench ada Saliba. Tapi kau faham, aku faham, tapi ni bukan nama-nama yang tak dikenali yelah, bro. betul lah. Kan? Tapi bukanlah first choice bagi aku kan. Okay. Fair. Tapi siapa tahu first choice Deschamps? Sebab Saliba tak main pun Piala Dunia kali terakhir. Dia tak main pun dalam first 11. Betul, sebab tu pun. bagi aku result friendly macam ni untuk lain-lain jurulatih, lain dia punya target. Macam ni mungkin dia nak eksperimen. Kita tak tahu bila jumpa tim besar, kalau kata Saliba injured ke first choice dia, mana tahu ada player lain boleh ganti. Cuma aku memang macam wow sikit dekat Jerman bila kau dapat tukar coach baru. Dia jadi Jerman yang fresh tau. Bila kau nampak Musiala dengan Wirtz tu, kadang-kadang kau tak tahu dia orang main sampai macam ada dua player nombor 10 ke tengah main dekat Jerman sekarang ni. Macam lagi satu, kalau kau nampak bila dia bertiga bersama Gundogan bertukar-tukar posisi, termasuk dengan Havertz bertukar-tukar. So aku rasa macam benda tu agak fresh lah untuk pasukan Jerman. Sebab sebelum ni kita nampak Jerman template Gnabry belah sana. Betul. Siapa? So timing kat sebelah sini. Timing untuk Nagelsmann sekarang ni dia ada dalam 2 bulan lebih lah untuk persiapkan, ataupun 3 bulan lagi untuk persiapkan tim dia untuk Euro ni. Aku rasa cukup masa lah sebenarnya. Kita akan berehat sebentar guys. Bila kita kembali selepas ini, segalanya terarah kepada Harimau Melaya. Jangan ke mana-mana. Look at me go. Kini hari yang baru telah tiba. Harimau Malaya sekali lagi akan membawa kita ke dalam satu perjalanan untuk merealisasikan angan-angan dan mimpi kita semua. Di atas mula ke sebelah kiri antara lambung bahaya. Sentuhan pertama dan dikeluarkan
Peluang yang baik untuk Malaysia. Faisal Alim namun tiada tiupan. Masih lagi Arif Aiman. Namun ada 2 ataupun 3 pemain. Alim lambungan yang agak tinggi. Daniel Cheng ataupun Ko Binong. Tara lambung ini bahaya. Dominic Tan gagal untuk melakukan sentuhan. Peluang untuk Oman. Sedikit sentuhan. Hampir-hampir. Lorong yang bahaya di sini. Peluang untuk Oman. Dan Isam Al-Sabri. Hantaran bahaya. Dan jaringan kedua untuk Oman. Dan menjadikan kekalahan yang pertama buat Malaysia. Kekalahan, yes, kita tahu. Tapi kau kena letak konteks kepada kekalahan itu. Di mana kita dah tahu, bukan tak payah dengar cakap Daniel Ting sahaja bahawa dari segi persiapan mereka berbeza daripada Oman yang tengah mid-season. Liga diorang apa? 14 game sekarang. Betul. Kita dah habis season dah lama. Kita dah berehat lepas Piala Asia. Dah berkarat. Ada setengah tim yang pre-season belum start lagi. Dan hakikatnya diorang punya fitness level tak sama seperti mana ketika diorang lawan dengan Korea Selatan. Kan, walaupun game ni dianggap seperti diorang kena bawa spirit yang sama apabila bertemu dengan Korea Selatan dan sebagainya. Dan memang diorang bagi 100% dalam game ni, tak dinafikan. Tapi bagi akulah, bila kau nampak 5 pemain Malaysia dalam box sendiri defend dengan 2 pemain Oman yang sempat lagi buat dummy untuk Isam Sabi score goal first tu menunjukkan kepada aku dari segi faktor kecergasan mental, fizikal, semuanya. Sebab kalau kita tengok setup player yang turun malam tu pun bukanlah player yang tak biasa main international level, betul tak? Daniel Ting walaupun main dekat kanan lawan Korea dia perform kan. So memang affected. Tapi kena fikir kat lawan Korea pun dia orang bolos 3 kali. Cuma kena ingat Kim Panggon patut dah tahu daripada awal player aku ni bukannya boleh main 90 minutes. Betul tak? So sepatutnya sebelum benda-benda tu terjadi dia dah ambil precaution lah. At least half time kau dah tukar player. Tapi benda tu macam lambat sikit. Tapi to be fair, dia tukar juga. Dia masukkan Azam Azmi Murad selepas itu kan. Tapi kita tengok grafik dari segi perbezaan taktikal ni. Sebab taktikal ni aku tengok merata-rata dekat social media. Orang rajin nak sembang. Tapi dia orang tak faham sebenarnya. B. Satyanathan pernah, arwah B. Satyanathan pernah mengatakan something yang very interesting kepada aku. Untuk mengetahui formasi sesebuah pasukan, tengok mereka off the ball, bukan on the ball. Dan kalau kita nampak, Malaysia dalam game ni banyak off the ball. Betul. So of course kau akan nampak seolah-olah back five dan sebagainya pada satu ketika di mana kau nampak dalam grafik nombor 2 tu. Tapi bila kita bermain lebih attacking, seperti mana kita jangkakan kita akan lakukan PIS dekat Bukit Jalil nanti, mungkinkah formasi lawan Korea tu akan lebih kita lihat dengan jelas nanti? Mungkin, tapi dengan beberapa pertukaran pemain lah yang lebih ofensif. Mungkin aku menjangkakan Daniel Ting tu akan diganti dengan Azam Azmi Murad, which is kita nak more on offensive. Sebab bagi aku faham kenapa Panggon memilih Daniel Ting bermain sebagai right back disebabkan dia punya fizikal dia. Walaupun kita tahu dia agak tak selesa agak, macam ada satu chances yang dia nak cross ke tengah Encik Romel Morales pakai kaki kanan dia tu macam bola tu tak sampai kan. Betul. Faham, tapi aku faham kenapa Daniel Ting tu masih diletakkan di bahagian right back. Cuma aku rasa betul lah. Kita cuma kalah dari segi fitness sebenarnya. Match fitness kan? Kita tak ada. Sangat obvious. Dan bila kau tak ada saingan kompetitif selama beberapa bulan dan dipanggil cuma untuk camp latihan yang hanya makan masa berapa seminggu je untuk berlatih sama sendiri, nak cari match fitness tu, itu jadi satu masalah. Sebab tu bila dia orang buat satu friendly lawan dengan Nepal tu sampai main 4 half kan, main sampai 120 minit semata-mata untuk mencari match fitness balik lah. Tapi benda tu bagi aku sebenarnya tak mencukupi. Mak Kening, bila orang kata pasal fitness ni, orang selalu salah faham. Sebab fitness ni bukan sekadar ketahanan kau untuk main dia boleh mampu untuk berlari, tapi betul, maksudnya fitness game tu. Betul, aku setuju. Intensity tu. Maksud aku, bila kata ketahanan fitness ni, beritahu orang tak faham. Betul, bukan semata-mata untuk lari 90 minit. Tapi bila kau tak fit dari segi mental, dari segi fizikal, membuat kau lebih kerap melakukan mistake. Membuat kau kena overrun dekat midfield. Macam mana kau nampak Brandon dengan Stewart kena dalam game ni. Masuk ni Hendrik dengan Paulo Josue pun tak banyak beza. Kau nampak, do we miss Syamil Kutiaba dekat bahagian tengah tu? Ataupun kita tak boleh gunakan alasan player sekarang ni? Adakah faktor kecergasan 100% adalah alasan yang fair untuk kita bagi? Bukan Kim Panggon tak bagi alasan, kita yang bagi. Bagi aku, itu salah satu alasan je lah. Salah satu alasan je lah. Sebab kalau nak cakap 100% sebab kecergasan, macam aku cakap, kau ada masa untuk rotate player kau. Kau dah tahu, fitness coach mesti dah inform kau. Player ni boleh main sekian-sekian je. 60 minit je kau kena tukar dia. Dari segi fitness, match fitness dia tak ada. Sebab tu, macam apa yang selalu diperkatakan dekat media sosial kan, training dekat
klub sekian-sekian high intensity, tak payah main dekat Liga Super pun tak apa, player tu tetap akan perform. Inilah yang akan jadi kalau kata player yang tak diberikan peluang and then tiba-tiba main dekat competition yang tinggi. Kalau kata takat lawan tim-tim kecil, mungkinlah boleh nampak dia tetap perform. Tapi bila main dekat level yang tinggi, tim yang ranking 80 ke macam ni, kita akan nampak perbezaan yang sangat ketara. Aku bagi contoh yang paling senang. Kita tengok Arif Aiman sekarang dengan waktu dengan JDT, waktu half season lah kita ambil. Memang tak sama form dia. Jauh berbeza. Okey, aku suka kau sebut Arif Aiman sebab apa yang ramai diluahkan dekat social media dan juga even ikut pemerhatian pakar-pakar bola sepak yang ada dekat arena sendiri mengatakan bahawa bila bola sampai dekat Arif Aiman dengan Faisal Halim ni, nampak terlalu lama diorang berlega dengan bola, maknanya decision making diorang tak cukup laju. Dan itu antara faktor kenapa puncanya kau melihat Romel Morales tak dapat banyak chances, melainkan satu gol yang dibatalkan lah, yang dia skor daripada kedudukan offside tu lah, yang bagi aku tak offside lah. Itu kita akan bincangkan sekejap lagi lah. Dapat kau, Pis? Aku rasa benda tu pun mungkin dia dari segi support daripada teammate dia jugalah. Mungkin sebab dia lama hold bola tu, mungkin dia merasakan option. Kau rasa sebab player ke ataupun lebih kepada formation, Bis? Aku rasa lebih kepada player lah sebenarnya. Maksudnya Support system tak ada? player yang dia nak support tu tak ada. Macam, dan aku dapat melihat Romel sebenarnya agak isolated seorang-seorang di depan. Dan itu mungkin antara sebab kenapa Arif dengan Faizal terpaksa memegang bola lebih lama untuk membagi peluang kepada rakan-rakan untuk naik dan support dan something macam itulah. Dan benda tu bila kau tak dapat 100% punya match fitness, itu sebenarnya membantutkan sebenarnya kau punya pergerakan untuk ke depan tu. Sebab dari segi transition pun kalau kita tengok kan, player Oman kau tengok setiap kali dia orang hilang bola, betul. cepat dia turun. Tapi kalau kata player kita ni akan ambil masa sikit. Betul. Sebab tu aku sentuh bab formation. Sebab bagi aku dalam keadaan player kau fatigue macam tu kan, sepatutnya dah ada tactical switch lah, kena main back four ke kan, supaya lebih balance dekat bahagian tengah. Kalau kita sentuh tentang high press, which is something yang kita try nak buat sebenarnya dalam game tu kan, pada satu ketika ataupun daripada mula, kenapa kita tak menggunakan Darren Lock daripada awal? Itu salah satu persoalan juga sebenarnya. Sebab bagi aku kalau kau nak main high press, Darren Lock tu nama pertama yang kena ada. Betul. Sebab tak semua striker ada ability untuk baca game. Satu, tak semua striker bijak untuk baca ke mana sebenarnya hantaran seterusnya. Bukan hantaran yang dia nak buat sekarang. Sebab kalau kita tutup player yang pertama dia nak pass, passing lane yang kedua tu sebenarnya kena ada orang yang ambil alih tugas tu. Satu lagi masalah Pis, aku nampak ketara berlaku sebelum kau nak sambung is kau nampak tak tactical Oman kali ni banyak main bola hantaran long ball ataupun daripada sayap. Ya, sebab dia ada space di belakang defender Malaysia, which is yang bagi dia peluang untuk buat mencari peluang tu lah. Tapi kenapa kita terlalu mudah kena beat daripada long ball tu? Sebab aku still rasa back three tu bermasalah pun. Sebab bila kau bermain dengan sistem back three, 3 orang ni perlu compact dekat bahagian tengah. So kalau kata ada player daripada wide yang masuk, daripada blind side kau, itu jadi benda yang sangat-sangat tak digemari dan sangat-sangat sukarlah untuk kau baca. Diagonal run tu diagonal run. Lepas tu kau tengok berapa kali Dominic Tan miss bola macam tu. Misjudge. Kau notice tak, kita kalau lawan tim Arab ni kan, dia ibarat satu kesukaran untuk kita sama ada untuk mencatatkan kemenangan seri sekalipun. Kau tengok contoh terbaik dalam masa terdekat ni, of course Jordan, Bahrain dengan sekarang ni Oman kan. Tapi kalau kau tanya aku secara jujur ni, apa yang Badak cakap lepas game yang sebenarnya Oman ni tak sekuat Jordan dengan Bahrain. Betul. Kalau kau tengok game ni pun, yang kita cerita ni semua atas dasar kita kalah, betul? Tapi ada beberapa insiden yang berlaku dalam game ni yang boleh membuatkan kita sebenarnya tak kalah. Saya silap boleh menang sekalipun. Kalaulah tandukkan Corbin Ong tu seinci ke bawah, kalaulah bola Faizal Halim tu dapat penalti kan. Kalaulah Romel Morales gol tu tak dibatalkan. Sebab aku percaya Paulo Jose. Sorry, Romel ke Paulo Jose? Paulo. Okey, Paulo yang skor Romel lah yang skor, Pis. Paulo Jose yang skor. Okay. Aku buta ke apa aku tak ingat. Nanti kau check balik. Kau check balik. Aku kena tengok balik ni. Kalau gol tu dikira, mungkin kita pulang dengan satu mata daripada bumi Arab, daripada basket. So bagi aku satu kejutan melihat bagaimana gol tu dibatalkan. Sebab aku buka peraturan balik dekat IFAB punya rules, peraturan 11. Okey, peraturan 11 kat IFAB. Wah, ref burn ni. Lah bro. Sebab nanti orang kata aku tak tahu aku cerita pasal apa. So gua kena buka lah buku peraturan. Lagipun benda tu kita banyak tengok untuk Premier League juga kan. So bila aku buka buku peraturan tu mengatakan kalau defender tu
ada niat untuk melakukan clearance dan melakukan kesilapan sekalipun, player yang dalam kedudukan offside tu dah tak kira offside. Betul. Dan gol tu sepatutnya tak batal, tetapi ada setengah ref akan mengatakan, sebab kau pun dalam dunia ni Mak Kening, mengatakan benda ni subjektif. Betul. So di mata kau macam mana? Adakah ini benar-benar satu gol yang sepatutnya dibatalkan ataupun tidak, sambil kita melihat balik Sebab dia kalau cerita pasal offside ni, dia ada 3 lah. Satunya memang player tu berada di dalam kedudukan offside dan dia mendapat advantage daripada kedudukan tu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kata dia berada dalam kedudukan offside, menutup penglihatan keeper pun offside. Yang ketiga, dia mengasari pihak lawan. Dalam situasi ni, Paulo Jose tu. dalam situasi ni aku Paulo Josue lah. aku tak rasa langsung ada antara 3-3 sebab tu, tak ada satu pun. Tapi itulah macam kau kata, judgement referee ni berbeza-beza kan. Betul. Plus dalam match ni pun kita tak ada VAR. Macam mana kita nak overcome keputusan tu? Tak boleh lah. Betul. Macam mana aku tak boleh nak bezakan Paulo Josue dengan Romel Morales? Aku ingat Romel juga. Kau pun ingat Romel kan? Amal. Sekali pandang macam Romel. Sebab Hafiz lama dengan Romel. Patutlah dia buat KS Saya tu kan Melati. tengok pun dah pukul 4 pagi kan time tu kan. Waktu tu Romel dengan Paulo memang dekat KL lagi kan. Dua-dua dekat KL lagi kan. So kau Tapi aku rasa gol tu memang tak offside pun. tak offside lah Tak offside. Okay, di mata kau kenapa tak offside? Bukan tak offside, maksudnya gol tu sah sebenarnya. Atas siapa gol tu tapi batal? mungkin aku rasa referee menjangkakan bola yang disepak dari rembatan daripada luar tu Deflected. mungkin dia punya intention dia untuk pergi cari teammate, bukan ke arah gol. Oh, okey. So mungkin ref kata secara automatiknya player yang berada dalam keadaan offside tu kira macam ada advantage untuk dapat bola tu lah. Kalau bola tu mungkin dia nak rembat direct ke arah gol dan deflect kena ke pemain, mungkin benda tu boleh dikira. Sebab aku tak tahu lah. Ini sebab player tu, lah. orang kata dalam erti kata simple dalam bahasa Inggerisnya, bila kau kata inactive attempted to play the ball, bila kau attempted to play the ball dan kau sendiri buat mistake, sama ada mistake tu terjadi atau tidak dah tolak tepi. Maknanya bila kau dah attempt to play the ball and bola tu sampai dekat player yang dalam kedudukan offside, maknanya player tu dah aktif, dia dah tak offside. Dia ibarat macam kau pass ke belakang lah. Betul. Tapi untuk pengetahuan penonton-penonton kat luar sana, mungkin diorang tak tahu yang kita sekarang ni sembang sebelum game Betul. Malaysia lawan Oman dekat Bukit Jalil, kan? Betul. Sebab show ni sebelum BDB ni sebelum Tak tahu apa jadi sekarang ni. Daripada kat belakang ni je. kan, sebelum. So kita nak sentuh tentang game akan datang lah. Sebab kau boleh tukar tactical, kau boleh tukar formation, fitness tetap fitness yang sama. Kita tengok dulu apa yang kita nak tunjukkan kepada korang ni, which is jadual kita. Baki game kita dalam kumpulan D ni, Pis, kita ada Oman, kita ada Kyrgyzstan away. Tapi lawan Taipei bagi aku tu itu adalah wajib 3 mata penuh lah. Dan salah satu daripada dua game ni kita kena menang. Kyrgyzstan dan Malaysia tu sebenarnya paling crucial sebenarnya. Sebab kalau tanya aku, target Malaysia yang paling optimis sekarang untuk layak ke Piala Asia aja secara merit. Which is kalau kau kata kau drop point dengan Oman sekalipun, kau masih ada advantage sebab kau perlu masih lawan Kyrgyzstan dengan Taipei. Cuma dia punya tricky part dia ialah kalau Kyrgyzstan tu main away. Betul. Itu je yang akan buat benda tu agak tricky sikit lah. Sebab kena ingat Kyrgyzstan akan masih last game tu dia akan jumpa Oman home. Faham. Itu yang tu sikit lah. Tapi kalau tanya aku, kalau kata kita dapat collect point masa lawan Oman dekat Bukit Jalil ni sekarang ni, dan kemudian second last game tu yang sebenarnya yang paling penting sebenarnya untuk Malaysia. Sebab aku rasa last game tu pun pressure tak berapa tinggi sebab kita lawan Chinese Taipei dan kita main home. Kenapa expectation kau rendah sangat, Pis? Kita start group ni dengan 2 kemenangan, Pis. Tapi kalah dengan Oman away expected. Tapi lawan Oman at home kita boleh dapat something, tak tahu draw ke win. Away to Kyrgyzstan 50-50. Lawan Taipei lebih memihak kepada 3 mata. So aku melihat kalau ikutkan odds untuk kita menang seri, kalah dan sebagainya, kita still sepatutnya berada pada kedudukan kedua dalam grup. Yang aku cakap tu untuk dapat kedudukan kedua lah sebenarnya. Okey. Tapi kalau macam aku still yakin ada chances untuk kita jadi top dalam grup ni. Sebab satunya, kita tahu kita sekarang ada Kim Panggon. Kim Panggon ni banyak kali dah kita meragui kemampuan dia apa semua, tapi end up dia buktikan kat kita dia boleh bawa player ni pergi satu level yang kita tak pernah jangka pun. Tapi kalau kau tanya aku apa sebenarnya yang mampu merubah benda ni dekat Bukit Jalil nanti, fans lah. Betul. Fans kena turun dulu. Tu Tapi je. baru 12,000 habis, 15,000. 15,000. Tak cukup kan? Tak cukup. Adjust pun. Bulan puasa pun. Gua kena adjust, tapi sekarang tak tahulah sebab kita Orang macam
bising pasal Padang. Dia kata bayar tiket RM40 tapi tengok Padang macam gitu. Masalah ni Fiz, dah terlambat aku nak adjust sebab sekarang ni lebih kurang 20 minit sebelum game Harimau Melaya lawan Oman dekat Bukit Jalil ni. Aku nak adjust macam mana pun aku tak tahu. Mungkin benarkan yang duduk kat luar tu masuk ke macam mana. Kan, tapi itulah realitinya, game ni sangat penting dari segi konteks laluan kita untuk ke kelayakan Piala Dunia ni dan juga pada waktu yang sama untuk layak. Aku pernah sembang off kamera dengan Mak Kening yang kata kita sebenarnya rugi sebab Oman punya jurulatih tu dipecat selepas habis Piala Asia. Sepatutnya kau kena tunggu lawan Malaysia habis baru kau pecat dia. Sebab chances kita nak menang tu tinggi. Ya, Malaysia menang. Sebab Kyrgyzstan dengan Oman seri masa Asia Cup. Betul. So aku rasa kalau dia masih dengan coach lama dia tu, aku rasa peluang kita nak menang tu lagi tinggi lah banding dengan coach yang baru ni. Sebab ni orang kata new manager bounce sekarang So ni. macam vibe dia baru sikit lah kan. Betul, setuju. Tapi itulah realitinya bila berdasarkan apa yang aku tahulah, Oman tim yang lebih bersedia, lagi-lagi dia main dekat home. Dan aku tak tertarik sangat pun sampai rasa macam Oman ni one level above Malaysia dalam game tu. Cuma kita boleh compete lah dengan betul, dia. kita boleh compete dan pada waktu yang sama game tu boleh macam-macam result boleh ada jadi. Boleh jadi, betul. Kalau ref mungkin berpihak kepada kita. Macam aku cakap seinci tandukkan Kobin Ong tu, benda-benda macam ni maksud aku kan. So kenapa tidak kita optimis dekat Harimau dekat Bukit Jalil? Mak Kening. Sebab tu aku still cakap yang kita ada chances. Sebab satunya kita main dekat home 2 kali kan. Sekali je kita main away, itu pun lawan Kyrgyzstan. Kita dah jumpa Oman 2 kali dah. Lepas game kat Bukit Jalil. Aku rasa kalau kita dapat 7 daripada total 9 ni pun chances kita untuk layak Piala Asia tinggi dah. Dah cukup dah. Betul. Dah cukup. Lepas tu kalau nak cerita pasal lawan dengan tim-tim Pak Arab ni kan. Dulu punya style of play Malaysia, jumpa Pak Arab memang lauk bagi aku. Betul. Tapi 10-0 ingat lagi. Itu aku cakap, bila sekarang anda Kim Panggon, dia seolah-olah bawa satu benda yang ajaib ke? Aku tak tahu nak cakap macam mana. Yep. Tapi kita tak sangka player kita boleh compete dekat level macam tu. Cuma tu je lah, bila Panggon dah buat Malaysia macam tu, expectation fan tiba-tiba jadi lebih tinggi. Melambung lah. Tu yang macam kadang-kadang bila dia macam dia tak okey sikit je, orang dah boleh kritik. Padahal sebenarnya dia dah naikkan level Malaysia Betul lah, punya tu. macam sekarang lah. Aku termasuk aku, disebabkan apa yang aku dah nampak daripada Kim Panggon, apa yang kita dah buat dengan Korea Selatan, aku expect kita menang dekat Bukit Jalil. Itulah tu. Dan game tu korang boleh saksikan dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, beli tiket last minute ataupun kau boleh layan je dekat 801 di mana Kish akan menjadi host anda bersama dengan Zakwan Adahar, Stanley Bernard, Kenny Palraj sebagai pandit dalam studio. Pengulas ni Zainal Abdi Raub dan juga Nizaruddin Yusof. 801 Arena Bola 803 dan juga di Astrogo Selasa 26 hari bulan Mac. Kejap lagi lah. So kau kena tukar channel terus lah depan ni. Lepas habis BDB boleh tukar lepas terus BDB lah. Lambat lagi kan. Kejap lagi pukul 10 pun lah. Layan dulu muka kita. Tak pun boleh bawa motor lagi kalau nak pergi Bukit Jalil lah. Betul-betul. Tak terlambat. Belum terlambat. Macam kita ni lebih kurang 5 minit je. 5 minit je. Okey guys, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, tumpuan kita akan terarah kepada sesuatu yang baru yang sedang direncanakan oleh Netflix untuk seni menjaringkan gol. Benda tu nak tahu tak lagi. Jangan dia pergi mana. Look at me go. On the edge of the area, onto Haaland, 4-1. What was I saying? That it was a night when Haaland's going to get 2 assists but no goal. And it's Mohamed Salah, and he has Firmino in support. Salah has it now, and his shot is in from Mohamed Salah. The shirt is off. It could be a goal that is so valuable to Liverpool. Well, apa persamaan antara 3 player yang kau nampak tadi untuk musim ni? Apa persamaan habis? Persamaannya rambut semua unik kot. Tak ya ke asal? Betul Bukan lah. normal punya rambut. Semua ada gaya tersendiri. Semua ada gaya sendiri. Seorang nampak macam Viking punya, Raja Viking pun ada. Ada orang lagi Cretan, seorang mungkin macam dreadlock sikit lah. Betul. Seorang afro macam zaman mak aku masa muda-muda dulu pun ada. Kan? Mak aku afro dulu masa muda. Soal lagi dreadlocks lah kan. Oli Watkins. Tapi okey, apa yang merupakan persamaan paling ketara antara 3 player ni adalah finishing diorang. Dari segi diorang punya kemampuan untuk finishing. So sehubungan dengan itu, Netflix ada approach mereka bertiga. Tapi difahamkan Mo Salah dia belum approach lagi lah. Tapi perancangan adalah untuk approach Mo Salah
untuk bertanyakan sama ada diorang nak masuk dalam dokumentari The Art of Finishing ni, maknanya seni menjaringkan gol lah. Of course kau akan dapat banyak reaksi dekat social media. Orang yang ada yang tanya kenapa Ollie Watkins baru satu season. Sebelum ni Ollie Watkins ni dikenali sebagai Ollie Offside Watkins. Nama tengah dia offside tau. Kan dululah kan. Haaland dengan Salah tak dinafikan lah. Ni dah second season Haaland dan career Haaland sebelum ni kat Bundes. Mo Salah the king of Premier League aku boleh katakan dari segi jaringan gol dia untuk bermusim-musim dengan Liverpool. Tapi apa yang kau rasa? Sebab aku dengar dia orang approach Arsenal juga. Tapi dikabarkan sebab Arsenal tak ada striker. Betul. Itu satu benda. Itu satu benda. Dan top scorer pun bukan Yusaka, baru 13 goals. Kan, tapi tak jauh lah. Ollie Watkins pun dah 16 gol. Sebab aku rasa kalau ada pro Arsenal pun Arteta kata reject, kita orang kena fokus liga dan fokus UCL. Kau nak hantar Eddie Nketiah. Tapi hantar Nketiah boleh. Tapi apa pendapat kau tentang dokumentari seperti ini? Sebab dilaporkan kalau diorang semua setuju, sebab aku dengar Haaland dah reject. Dia tak ada masa lah untuk benda ni. Dia tapi ibarat kalau Haaland reject tu sebenarnya dokumentari kau macam mana jadi kita nak tak buat jadi, kan? Macam orang yang sepatutnya di interview tu pun tak dapat buat interview tapi tu. Macam mana dia nak je petik legend-legend. Sebab Yes, kalau bagi aku Pihan, Tipu Inzaghi dulu, aku tak lebih pun suka Shearer. kalau art of finishing ni striker lah. Even Mo Salah pun Pure- bagi aku pure striker lah. tak perlu ada pun dalam ni. Sebabnya Thierry Henry contoh, Inzaghi kau cakap kan, Pipo. Shevchenko ke Shevchenko, mungkin ya. kan. So player-player ni dah ada pengalaman satu and diorang masih lagi ada dalam bola sepak. So betul. benda tu lebih menarik untuk disaksikan. Tapi to be fair, Mak Kening, kau kena mendalami tajuk dia, Mak Kening. Tajuknya adalah The Art of Finishing saja. Dia tak kisah kau main right winger ke, kau main defender ke. Janji dari segi ratio jaringan kau berbanding percubaan kau tinggi. Mo Salah bagi aku selain Son Heung-min dalam Premier League adalah antara finisher terbaik pernah aku lihat. Maknanya dari segi ratio chances yang kau dapat, berapa banyak yang kau skor. Son Heung-min bagi aku terkejut kenapa expected SG dia paling tinggi lah. Dia Betul. convertkan lah. Convert XG kau. Darwin Núñez tak boleh masuk dalam list ni lah kan. Nicholas Jackson tak boleh masuk dalam list ni lah. Tapi maksud aku, kenapa nama macam Son Heung-min tak dipetik? Adakah sebab dia Asian? Mungkin itu satu. Duanya, kalau dia bergantung kepada pemahaman kita berkenaan dengan tajuk ni lah. Aku still nak argue sebabnya bagi aku finishing ni lebih kepada menjaringkan gol. Betul. Faham tak? Betul, aku One by setuju. one punya finishing, kalau kau letak Muhammad Salah, aku tak akan letak duit aku. Dia pun lebih kurang Darwin Núñez juga. Itu point aku. Serius eh? So kalau Sebagai fan Liverpool ni kau cakap ya ni? betul, sebab aku Wow. tak percaya kalau kata dia take an early shot, okey, tapi kalau kata 1 versus 1, chances untuk tak gol tu adalah Adakah itu sebabnya Mo Salah selalu miss penalti? tak, penalty tak adalah kata terlalu kerap, tapi kalau chances yang dia terpaksa guna weaker foot ataupun 1 versus 1, aku sebenarnya memang seriau lah sebenarnya. Betul, tapi itulah bila kau tengok macam Haaland dah reject sebab dengar cerita benda ni kalau jadi diorang akan shoot pada awal season depan tau. Maknanya the first few games of next season lah. Maknanya diorang akan mendalami diorang punya training ground, diorang punya rutin, diorang punya persiapan. Tapi tertanya juga what if diorang tak perform pada level yang dimahukan Yes, betul. pada awal season musim depan. So of course mungkin dia banyak-banyakkan footage daripada musim ni dan sebagainya. Tapi cerita pasal Ollie Watkins ni, aku nak sentuh bersama Mat ni. 16 goals, 10 assists, 26 pelibatan jaringan piece pada musim ni untuk Aston Villa sebagai target man dalam tim ni. Sebab sama ada Leon Bailey akan supply kat dia, Douglas Luiz akan supply kat dia. Adakah kau rasakan ini sekadar one season wonder untuk Ollie Watkins ataupun kau rasakan dia dah sampai level tu? Sebab dulu tak ramai cerita pasal dia masa zaman dia kat Championship dengan Brentford dulu apa semua. Betul. Aku rasa yang menaikkan potensial dia ni siapa tu? Unai lah. Unai Emery. Yes. Unai tu Awak dah tak ingat nama manager lama eh? Unai tu sebagai fan Arsenal, aku merasakan dia ada satu super power yang tahu nak cari talent-talent ni. Sebab tak silap aku, Saka tu pun dicari daripada dia lah yang bagi debut betul. kepada Bukayo Saka dan kita tengok Bukayo Saka sekarang macam mana. Dan itulah juga apa yang berlaku kepada Ollie Watkins sekarang. Sebab kau pun tak expect, siapa-siapa pun tak expect dia akan menetop season ni. Betul. Dia bukan sekadar boleh score, dia boleh jadi contributor dalam tim untuk supply dia punya teammate untuk jaringkan gol. Dan aku rasa benda ni akan bukan jadi one season wonder as long Unai masih pegang Aston Villa lah. Tapi to be fair, Netflix
taklah dikenali sehebat mana macam All or Nothing daripada Amazon Prime dan sebagainya untuk buat dokumentari macam ni. Kau pernah nampak ada Luis Figo punya dokumentari kat sana. Quarterbacks ni, idea ni datang daripada quarterbacks. American football lah kan. American football punya idea. Quarterbacks yang Betul. memang rating tinggi lah dekat Netflix. Tapi bagi aku lah, bila aku tengok The Art of Finishing and kau letak budak-budak yang bagi aku masih dalam kerjaya mereka, okey macam Haaland dengan Salah ni, bagi aku logik lagi lah sebab diorang dah kira dalam kategori world class. Tapi tidakkah lebih baik bila kau kata Art of Finishing? Macam kau cakap tadi, nama-nama macam... Tu nak cerita pula, siapa yang world class, siapa yang tak world class. Definisi world class. Asal kau tak setuju dengan aku? Tak lah, kan ada juga orang... Betul. Tapi yelah, of course, siapa yang akan menafikan Haaland tu world class? Siapa yang akan menafikan Salah tu world class, betul? Tapi The Art of Finishing ni lebih kepada mengingatkan aku kepada... lebih suka legend sebenarnya pun. Kalau tanya aku, Ruud van Nistelrooy, kan, Raul Gonzalez, striker-striker legend. Sebab dia orang ni ada insting as a goal scorer, satu, gol yang tap in lah maksud aku. Tapi bila 1 versus 1, half chances, dia orang ni seolah-olah macam dia orang training buat benda tu. Sedangkan itu macam naluri striker tu sendiri. Betul. So untuk buat maksud kau, kalau dia buat tak jadi lah ni? Tak tahu lah. Aku Kita rasa masih boleh tengok, tapi macam... Kita akan tengok, tapi impact dia tak sama. Impact dia tak berapa dia ibarat kau buat dokumentari pasal player-player macam zaman sekarang. Kau buat dokumentari pasal trend banding dengan Beckham punya dokumentari. Mana yang boleh jual? Okey, disebabkan ada permintaan daripada Apis Wahid pada awal rancangan untuk memanjangkan segmen Liga Fantasi Berbulu dengan Burn ni. Bukan saja Liga Fantasi Berbulu dengan Burn, tetapi disebabkan Apis Wahid sejak Rumenjak ni ranking dia buat pertama kali dalam sejarah. Dah memotong. Dia memotong aku buat pertama kali dalam sejarah. Aku pun tak sangka sebenarnya. 3-4 musim kita main fantasy dalam Liga Arena ni. Aku rasa dua season straight aku menang. Tapi champion lah. Tapi Apis selalu tak jauh. Tapi tak pernah potong. Kali ni kali pertama. Baru seminggu dia potong ni. Saya silap minggu depan dia kena silang balik. Tapi dia tetap nak sembang. Arsenal. Kan ada double game week, Burn. Kau kena explain dekat Typical Arsenal fan. Jom kita tengok kedudukan. Kau kena kita tengok explain ada double game week. Okey, ini minggu paling hambar dalam sejarah. 1731. Sabar. Aku akan bagi tahu Pis, risau. Aku takkan miss satu fakta sekalipun demi kau, okey? Burn. Burn. Kau buat free hit 15 point je, Burn. Kau nak bagi aku habis sistem? Okey. Point aku memang hambar gila. Aku pakai free hit this week. Dan aku dengan ramai lagi player-player pro yang aku tengok dekat seluruh dunia pun point lebih kurang sama je. Bukan nak kata pilihan player yang salah. Sebenarnya kita memilih berdasarkan upside dari segi, yelah, kau tak expect Brentford lawan Burnley sampai Reguilon kena kad merah seawal 6-7 minit game kan? Kau tak expect Spurs kena laut dengan Fulham. Betul. Kan? Kudus agak menghampakan, Bowen agak... Kau tak expect antara Kudus, Bowen, Watkins seorang pun tak skor. Yang skor Antonio. Kan? Yang dah lama tak skor. Dengan Zaniolo yang keluar bench agak-agak lah kan. Ivan Toney, tim dia dah kena 10 player, macam mana dia nak skor? Kan? Carlton Morris tak bernasib baik. Dia ada banyak chances yang dia ibarat sebenarnya kalau kau tak buat free hit pun point kau pun lebih kurang macam ni. Betul, sebab kalau aku tak buat free hit, aku ada 9 player sahaja. So sebenarnya aku tak perlu guna free hit aku pun. Aku boleh je 9 player tu. Beza point aku mungkin 2 je. So aku rugi satu chip yang sangat-sangat penting. 1731 total point aku. Apis, silakan Apis. Bak kena dulu, bak kena. Kita nak suspend. Kau tengok. Ini contoh yang kau cakap tadi. Biasa Apis macam ni point dia. Biasa Apis macam ni dekat 200-300 belakang aku. Dia tak payah terlalu puning-puning fikir. Betul. Tapi point dia lebih daripada kau. Serius lah. Betul kan? Betul, aku sokong benda tu. Berapa player je yang kau main? Tengok lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan dia main. Sebab aku tak nak pakai aku punya free hit pun. Kalau kata aku pakai... Kau smart. Sebab kalau pakai sekarang, ada lagi yang double game week semua yang tapi sebenarnya waktu terbaik untuk guna free hit adalah di dalam ni ada blank, tapi nanti akan week. datang pun ada beberapa tim yang kena blank juga kan. Betul, sebab tak ada blank dah. Satu je tinggal yang game week 34 double game week 37 double game week, tapi game week 34 tu Spurs seorang dia yang tak main. Kan, so time tu lah time terbaik untuk kau guna free hit kau. Kan, bench boost game week 37, tapi Apis punya jom sila kita tengok. 1733. Beza 2 je. 1733. 2 je beza. Minggu ni dalam 30 minggu dia tunggu untuk potong aku. Dan aku diberi peluang datang ke BDB untuk bercerita yang Cerita sekarang. Dan aku sebenarnya pun dah nak ambil regular nak Burn. Okey. Based on apa yang dibincangkan dekat Twitter pun semua, kata regular ni wajib. Tak kenapa malam tu aku tergerak, aku tukar kepada Kufal. Push.
Dan Beza 10 poin. Dia pun dapat bagi assist. Cuma tu je lah, lagi satu, aku sebenarnya dalam yang malam tu aku dah nak tukar dah Morris tu dengan striker Fulham tu. Faham. Tapi aku cakap dalam hati, Fulham kot, takkan kau nak gol lawan dengan Spurs time tu kan. So aku mengekatkan tu dan itu je lah. Ada yang okey, ada yang tak okey lah. Tapi aku overall 32 okey lah. 32 poin dalam minggu ni ibarat 100 poin tau. Ibarat 100 poin tau minggu untuk Tak, minggu sebab macam aku ni. pun dibantu oleh 2 orang player tu je pun. Yap, sebab kena faham, Defender West Ham dengan midfield Gibbs White tu je. Kena Yang lain faham, pun sama je. this week minggu 29 ni dia punya purata poin semua 10 juta orang yang main ni, 11 juta 12 poin je. Purata maknanya setiap seorang 12 poin. Kau faham tak purata dia? So, Dan aku pun above average by 3 points. Apis ni dah 2-3 kali ganda above average. sebab tu aku banyak arrow hijau lah. Dan kau explain sikit pun nanti ada double ingatlah, beza game kau week. dengan aku cuma 2 poin je sekarang ni. Okey. 1-3-1, 1-7-3-1. Aku harap nanti aku datang tu aku mesti di atas lagi lah. Kita tengok dulu kedudukan Liga BDV dulu. Ni tak nampak aku. Ni tak nampak aku lah. Sebab kita terlalu jauh, Pis. Kita masih terlalu jauh daripada dua orang ni. Kalau takkan dapat kejar lah Walaupun kot. kalau kau ikutkan dalam 70 poin je sebenarnya, 7-80 poin je belakang dua orang. Tapi aku Pep masih Guardiola. 200 tu aku rasa. Kan? Tapi football god masih lagi Zahid Zari ada sebab kenapa dia Tuhan bola sepak. 1885 masih lagi 31 poin ke atas Joe Lipas, Amir Zuhairi, Sean Tam, Wenger Zipper masih lagi tempat ketiga. Top 3 ni tak gerak-gerak lagi aku tengok. Steady lah dia orang Amirul. walaupun dekat. Poin dia dekat-dekat je. Siapa? Yelah top 3 kau tu. Yes. Adam Budiman dalam liga yang aku join, Elite 50 dekat Malaysia. Adam Budiman ni Dengkit FC ni sangat-sangat famous. Dia antara top manager kat Malaysia. Ipan Daniel. Boleh panggil dia nanti. Betul, aku nak jemput dia datang TV tapi dia macam malu kucing sikit. Tapi geng-geng dalam Elite 50 group tu aku akan jemput tak lama lagi untuk join. Okay guys, player bundle untuk minggu ni sangat penting, Pis. Sebab inilah segmen yang kau cipta sebenarnya dalam Ghostan dulu sebelum kau tinggalkan Astro. So aku nak ingatkan korang, player bundle minggu ni untuk aku cadangkan kat korang. Sebab sekarang kau dah kena start set up team kau. Sebab ada double game week kan? Kau ada 4 minggu je untuk double game week. Ada grafik tak double game week? Tak ada. Ada. Okey, jom kita tengok grafik double game week dulu untuk game week 34. Sebab sekarang ni akan datang ni game week 30. Pablo Sarabia. Okey, ini bukan grafik double game week. Ini adalah player bundle yang pertama, Pablo Sarabia. Kenapa aku pilih dia? Sebab Wolves satu-satunya tim selain daripada Crystal Palace, Everton, Sheffield United, Liverpool, Arsenal yang akan double untuk game week 34. So Dan dia Huang pun tengah injet kan. and kau kena ada player budget dalam tim kau. Kalau kau nak kalau kau nak Son, Salah, Haaland semua dalam tim kau kena ada player-player macam ni harga 4.7 juta. Tapi pada waktu yang sama player ni menguntungkan kau, which is dia akan main 2 kali game week 34. Jadual Wolves pun agak cantik kau tengok kat situ. Dia Villa je game susah. Lepas ni dia akan lawan dengan Burnley tak silap aku. Lepas tu ada game lawan dengan Forest. Banyak tim-tim yang dari segi attacking dia boleh score. And Pablo Sarabia dengan ketiadaan Neto, Huang, Cunha, diorang banyak bergantung kepada dia. So kalau Wolves score selalunya akan melalui dia lah. Malo gusto, Pis. Chelsea. Tu lah, sayang ada tak dapat call up France. Ada orang macam tu. terlalu banyak kan, terlalu banyak. Malo gusto player yang sekarang ni bagi aku wajib dalam semua wildcard team sebab Chelsea antara yang paling akan banyak sekali double. Dia ni 35 banyak. dia akan double, 37 mungkin dia double. Walaupun tak clean sheet tapi dia akan banyak bagi assist Betul, nanti. babe. Dia ni nama dia ni aku sebanyak kali dah aku sebut pun. Okey, ni aku nak cakap tadi. Double game week 34 ni ada 1 2 3 4 7 tim akan double. Kalau tengok pada table ni kau kena cari salah cepat-cepat lah. Dia bukan table piece. Dia tak lah, sebenarnya- maksud aku table untuk Oh, fixtures je ya, ya, lah. ya. Kau kena cari tu, nampak tu Liverpool. Aku cadangkanlah triple Arsenal, triple Liverpool, lepas tu kau pilih macam Eberechi Eze daripada Palace, Cunha daripada Wolves ataupun Sarabia, ambil seorang defender daripada Everton mungkin Jared Branthwaite kau boleh ambil. Bournemouth mungkin Solanke. So kat situ kau dah akan ada dalam 8 9 double game week player, lepas tu kau sembur dengan 2 3 player lain. Okay, Ben, kau dah pakai tipe captain kan? Dah pakai dah. Aku belum pakai lagi. Kau ada lagi. Saja yang aku Apa tahu. chips yang kau tinggal? Aku tinggal aku ada bench boost, tipe Tipe captain dan aku masih ada lagi wildcard. Push. Oh, satu chip lebih daripada aku lah. Tak semasa ni. Kau jangan jadi macam game week 29 ni, triple captain kau 2 point je. Kan? Betul. Kau tak tahu, Fiz. Apa-apa boleh jadi. Oh, perdebatan ni Okey. menarik Dia macam ada peribadi punya ni tau. Okay, guys. Aku nak ingatkan korang tukar channel kejap lagi. Kita orang habis kau tukar terus 801 pre-show dan juga perlawanan secara langsung Harimau Melaya lawan dengan Oman dekat Stadium Nasional Bukit Jalil akan disiarkan secara langsung di Astro 801 dan juga 803. Mak Kening ucapkan terima kasih. Apis, thank you. Terima kasih. Bayang kau sekadar nak datang belagak dengan aku. Wish.
Lain kali, Bis. Sebab aku rasa aku datang lagi sekarang, aku harap aku masih belagak lagi lah. Kau kena jumpa dia waktu hujung musim. Betul. Saya sama ada aku belagak menang angkat piala atau menang fantasi. Dua tu je. Guys, ingat kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita ada hak juga nak sembang bola sepak sebagai fans. This is Berbulu dengan Ben. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.